Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana bikum min ni'amatin faminallahi. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك العلم النافعا وفقهنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع وزينا بالتقوى يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه subhanahu wa ta'ala. Ammal ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni dapat sekali lagi kita berhimpun dan juga berkumpul di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menunaikan solat fardu maghrib bersama-sama dalam keadaan berjemaah. Dan juga Allah Ta'ala menghimpunkan kita pada malam ini di dalam majlis yang penuh berkah ini, tuan-tuan dan puan, iaitu majlis ilmu. Dan kita berharap agar kita tak keluar daripada majlis ilmu ini kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala menunaikan segala hajat-hajat kita. Allah Ta'ala menyembuhkan segala penyakit kita. Allah mengangkat beban dan juga penderitaan umat Islam seluruh dunia, yang khususnya di Palestin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung masih lagi di dalam bab yang sama di dalam kitab Jawi pada muka surat 33. Pada muka surat yang ke-33, iaitu pada kalam musannif ada pun memuji maka ada padanya 6 kebinasaan. Sampai situ kita berhenti pada kitab Penawar Bagi Hati bagi karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata musannif, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, ada pun memuji maka ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Mandiri, dia nak sebut tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan ataupun perkara-perkara yang merosakkan yang digunakan anggota kita daripada lisan. Nampak tak? Iaitu dengan kita memuji-muji orang ataupun suka dipuji. Ini juga salah satu daripada benda yang kita kena tahu yang membinasakan. Hakikat manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang suka dipuji. Tak ada manusia yang tak suka dipuji, pasti. Ramainya manusia itu suka dipuji. Nampak tak? Dan kebanyakannya manusia itu suka dipuji dah. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? Jadi puji-puji ni, ada ulama sebut puji-puji ni ada 4 bahagian. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim, iaitu puji Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala sendiri, iaitu puji Allah bagi diri zatnya. Seperti Allah Ta'ala sebut, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekali alam. Allah puji diri dia. Allah Ta'ala tu puji diri dia, dan Allah Ta'ala ni suka dipuji. Sebab itu di antara zikir yang terbaik adalah zikir bila kita menyebut Alhamdulillah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, maqala alhamdulillahi tamla al-mizan. Siapa yang berkata Alhamdulillah, maka memenuhilah timbangannya. Maksud ulama hadis tersebut, timbangan maksudnya ganjarannya. Siapa yang betul-betul jujur sebut dalam keadaan siddiq, jujur betul-betul,
Dengan kalimah Alhamdulillah itu saja boleh memberatkan akan timbangan. Nampak tak? Dan ada ulama juga mensyarahkan maksudnya memberatkan timbangan itu ganjaran, punya besar dia, punya dahsyatnya. Sehingga ganjaran tersebut itu nampak tak? Dia punya ganjaran sangat besar sehingga dikatakan boleh memberatkan mizan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah tamla'an. Dan zikir subhanallah itu memenuhi langit dan juga bumi. Tamla'an memenuhi dua tempat, iaitu langit dan juga bumi. Bacaan zikrullah alhamdulillah boleh memenuhi timbangan mizan. Bacaan subhanallah boleh memenuhi langit dan juga bumi. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila rahman sakilatan fil mizan khafifatan ala lisan. Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dua kalimah yang sangat-sangat ringan di lisan dan berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Habibatan ila Rahman, sangat dikasihi oleh Ar-Rahman. Apa? Iaitulah subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim. Jadi siapa-siapa yang baca subhanallah kemudian bertahmid pula pada Allah, itulah salah satu kalimah yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji khatib bagi khatib, puji Allah Taala itu pada zatnya. Ini puji-puji kita kena tahu. Kemudian puji khatib bagi hadis. Apa puji khatib bagi hadis ni? Puji Allah pada makhluk dia. Jadi Allah pun puji makhluk dia. Contohnya Allah puji Nabi Muhammad. Dalam Quran Allah sebut innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya Nabi Muhammad kamu itu mempunyai nampak ada akhlak yang begitu agung. Jadi Nabi SAW dipuji. Banyaklah Allah puji Nabi-Nabi dulu itu semualah, kan, dalam Al-Quran dan sebagainya. Jadi dipuji Allah Ta'ala. Dan begitu juga Allah puji kepada para orang beriman, orang-orang yang beriman, semua Allah Ta'ala puji. Kemudian yang ketiga, puji iaitu hadis bagi khatib. Puji hadis bagi khatib iaitu puji makhluk itu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisalnya apabila kita bertasbih, itu nampak tak, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab Allah Taala cipta kita ni untuk kita ni, Allah Taala suka dipuji. Allah Taala ni suka dipuji, suka disembah. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah aku, beribadah kepada aku. Nampak tak? Itu dimaksudkan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Puji hadis bagi khatib. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Inilah puji makhluk bagi makhluk. Jadi boleh ke tak? Boleh. Kata Imam Ghazali, disebutkan tuan-tuan dan puan-puan, puji-puji ini ada yang baik, ada yang buruk. Dan juga ada yang ditegah. Dan ada juga yang dituntut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena tahulah puji-puji ni. Jadi puji hadis bagi hadis, itulah yang kebanyakannya nampak tak, itu perlu diperhatikan. Puji makhluk kepada makhluk. Yang mana kita kena tahu boleh, mana yang kita tahu tidak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi puji-puji pun ada kebinasaan. Nampak tak? Yang kata Syekh Abdul Qadir Mandili, ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji. Jadi orang yang memuji itu dapat 4 kebinasaan. Dan juga 2 kebinasaan atas yang dipuji, iaitu 2 kebinasaan kepada orang yang dipuji. Jadi orang yang memuji dapat 4 kebinasaan, orang yang dipuji dapat 2 kebinasaan yang perlu dia intafih, yang perlu dia berhati-hati. Maka kebinasaan yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, maka kebinasaan yang pertama bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan. Ia pada memuji itu maka jatuh ia ke dalam dusta. Jadi kadang-kadangnya orang yang memuji ini dapat kebinasaan yang pertama sebab apa? Kadang-kadang berlebihan. Nampak tak? Sehingga kadang-kadang bila dia memuji tersebut tu datang perkara-perkara yang dusta. Pujian tu tak betul.
Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi sebab tu kita ni jangan suka-suka puji sangat. Sebab kalau suka-suka puji, pasti kadang-kadang setan tu duk hias. Dia duk kata, pujilah ni, pujilah tu. Padahal bukan sifat orang tu. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi secara tidak langsung, dia telah pun berdusta. Sedangkan berdusta ini dosa. Jadi automatik pujian tadi itu menjadi pujian yang dicela. Disebabkan apa? Sebab ada dusta. Nampak tak? Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW itu banyak menegur orang-orang yang suka memuji. Sampai Nabi SAW sebut, man madaha imaman atau ahadan bima laysa fihi ala ru'usil ashhadi ba'asallahu yawmal qiyamah yata'adzaru bilisani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memuji satu pemimpin ataupun dia puji seseorang yang bukan ada pada sifat seseorang tu, dia puji-puji sekadar mungkin nak dapat projek ke, mungkin dia puji-puji tu sebab dia nak senang dapat kerja ke, tapi bukan sifat orang tu. Nampak tak? Kita puji-puji dia padahal dia tak ada sifat tersebut, maka berdusta. Maka bila berdusta, kata Nabi SAW, bima laisa fihi, yang mana tidak ada pada orang itu. Kata Nabi SAW, ala rusu'il ashhad, di khalayak ramai, orang semua tengok dia puji. Kata Nabi SAW, ba'asallahu yawmal qiyamah yata'atharu bi lisani. Orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, Allah akan menunjukkan lidahnya sampai dia itu susah. Yata'atharu bi lisani, maksudnya sampai dia terpijak lidahnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang suka puji-puji, tuan-tuan. Jadi sebab tu pastikan kita tuan-tuan perempuan jangan suka memuji-muji lah. Sebab orang yang suka memuji-muji ni kadang-kadang dia tidak boleh lari daripada menipu. Menipu. Dan Imam Al-Ghazali, tuan-tuan perempuan, disebutkan kalau nak memuji seseorang tu, tuan-tuan perempuan, pastikan pujinya itu pada sifat dia. Tidak boleh kita puji berlebihan sehingga kadang-kadang kita anggap dia ni orang-orang yang mana tidak terlepas daripada dosa. Yang kadang-kadang kita angkat orang ini sampai seperti orang-orang Syiah yang angkat manusia jadi maksum. Selain Nabi ada maksum. Maka ini telah mendustakan. Nampak tak? Jadi sebab tu kita ni kena berhati-hati. Puji-puji ni tuan-tuan perempuan ada baiknya, ada juga buruknya tuan-tuan perempuan. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau kita nampak tak, kalau tengok orang yang baik, soleh dan sebagainya tuan-tuan perempuan, boleh kita puji, tapi puji itu sekadar biar apa yang dia lakukan, tidak berlebih-lebihan. Dan sehingga kata Imam Ghazali, begitu juga seseorang itu tidak boleh memuji kecuali apabila dia telah, Allahumma salli Muhammad, telah yakin dengan sifat orang itu supaya tidak membohong. Nampak tak? Contohnya kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu itu, hendaklah seorang tu bila puji dia tahu sifat orang itu, apa yang dilakukan amal orang itu. Kalau hanya sekadar dengar saja tuan-tuan, maka tidak diperbolehkan. Ada satu ketika tu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu tu, nampak tak, dia dengar seorang lelaki puji seorang lelaki. Maka Sayyidina Umar Khattab pun bertanya kepadanya, "Atusafir ma'ahu? Kamu pernah bermusafir dengan dia ke?" Kata lelaki tersebut, "Tak pernah, aku tak pernah musafir." Dia kata, "Oh, tak pernah." Dia kata, "Kamu pernah bercampur dengan dia?" Maksudnya pernah duduk sekali dalam majlis ke apa? Tak pernah. "Kamu pernah ke tengok bagaimana akhlak dia?" Tak pernah. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, "Fa anta laisa la ta'rif." Maka kau ni sebenarnya orang tak kenal dia langsung, tapi kamu duk memuji. Jadi sahabat-sahabat ni nak jaga benda-benda macam ni tuan-tuan, supaya kadang-kadang puji-puji tersebut itu tidak boleh menjadi berdusta, tidak berdusta ataupun menipu tuan-tuan perempuan. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, pastikan kalau kita nak memuji, biar sifat seseorang itu biar betul tuan-tuan perempuan, supaya, dan maksudnya janganlah kita selalu sangat puji seseorang. Kalau terlalu banyak puji, pasti kadang-kadang ianya termasuk dalam dusta. Jadi setan tu akan hias supaya kita ni nampak tak bermanis-manis kata dalam pujian-pujian tersebut sehingga mendustakan sifat. Nampak tak orang tersebut. Baik. Itu kata para ulama, kata Syekh Abdul Qadir Mandili tuan-tuan puan. Kemudian yang kedua, iaitu kata Syekh Abdul Qadir Mandili,
Yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya. Pada ketika tiada kasih, ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam ria. Yang kedua kata Syekh, iaitu seseorang yang mana kalau dia memuji seseorang, nampak tak? Yang mana dia memuji kepada seseorang tersebut, tuan-tuan dan puan, kata Syekh, yang berlebihan. Puji yang berlebihan kadang-kadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipuji, supaya orang yang dipuji tersebut tu kasih kepada dia. Padahal ketika tiada kasih, ia akan dia. Padahal orang tersebut tu bukanlah nampak tak, kasih sangat pada dia. Jadi orang itu bersungguh-sungguh supaya menzahirkan juga kasih dia, sebab dia dah puji kita, maka menyebabkan orang tu berlaku ria. Nampak tak? Jadi itu satu kebinasaan yang kedua, yang mana kalau seorang itu dia suka memuji-muji seseorang, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita ni jangan buat orang-orang berdosa lah. Nampak tak? Kata guru kami, dia kata manusia yang paling dibenci oleh Allah itu adalah manusia yang buat orang lain berdosa. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jahat, manzilan yaumil qiyamah, manusia yang paling jahat. Nampak tak? Pada hari kiamat, iaitu yang mana darjat dia paling jahat di hari kiamat adalah manusia yang mana manusia lain kalau melihatnya itu akan takut daripada kejahatan diri dia sendiri. Disebabkan dia kadang-kadang orang lain itu berdosa. Sebab itu tuan-tuan dan puan, pastikan kita ni jangan terlalu banyak memuji-mujilah. Nampak tak? Itu dikatakan yang kedua. Supaya orang tersebut itu tidak jatuh ke dalam riak. Tidak jatuh ke dalam riak. Ada setengah orang kadang-kadang dia puji pun atas dasar untuk menunjuk-nunjuk. Kan? Kita tengok ada orang kadang-kadang dia puji itu atas dasar nak menunjuk-nunjuk yang dia ni adalah orang yang sokong dia ni lah orang yang bela dia ni lah orang yang sekian. Nampak tak? Maka sebab itu ulama Syekh Abdul Qadir Madili kata jangan terlalu banyak puji, jangan terlalu sangat dengan puji, kerana ia juga mendatangkan riak. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan. Seperti berkata ia bahawasanya sianu adil. Ini sianu tu si fulan, adil atau warak dan seumpamanya daripada tiada diyakinkannya. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan atau aturan dan memuji seseorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kan seseorang lainnya. Jadi yang ketiga memudarat ni, kata Syekh Abdul Qadir Madili, terkadang orang yang memuji itu, yang mana dia puji itu tidak diyakinkan sifat orang tersebut. Ya, seperti dia katakan seorang itu adil. Nampak tak? Tapi dia tak tahu betul-betul orang itu adil. Ataupun dia kata orang itu warak, dia puji orang itu warak, tapi dia tak pernah tahu pun orang itu warak. Dia tak yakin pun dia puji tersebut antara perempuan. Maka disebut dalam satu hadis, seorang lelaki sedang memuji kepada lelaki yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam satu hadis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada lelaki yang memuji itu, waihak qata'ta unuquka sahibuka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihan akan dikau, kata Nabi. Nampak tak? Telah engkau potong leher kawan. Sebab apa? Sebab orang yang memuji kepada orang lain juga, tuan-tuan dan puan, dia seolah-olah telah memerli kalau bukan sifat dia sebenarnya. Jadi sebab itulah kata Nabi SAW ni, orang-orang yang memuji kepada orang lain yang bukan pada sifat dia, sebenarnya dia bukan memuji, tetapi sebenarnya pada hakikat dia menghina. Sebab tu ulama-ulama kata kalau kita nak puji seorang, pastikan kita kena yakin orang tersebut bersifat dengan sifat tersebut. Kalau tidak, kalau kita puji, maka ianya seolah-olah kita istihza, kita menghina kepada orang tersebut. Jadi pastikan kalau kita nak puji seorang tentera perempuan, pastikan jangan kita puji dalam keadaan kita tak tahu sifat dia tentera perempuan. Nampak tak? Itulah
disebutkan dalam hadis ni tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu kalau orang nak muji seorang, pastikan dia yakin, dia tahu orang tu warak. Nampak tak? Bahkan kadang-kadang ada setengah ulama sebut tuan-tuan dan puan, kalau kita puji pun orang yang warak, betul-betul warak tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kadang-kadang kita nak puji dia tuan-tuan dan puan, puji pun kadang-kadang boleh jadi orang itu lebih soleh daripada apa yang kita puji. Maka tak mencukupi pula dengan apa yang kita puji tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu kalau para ulama kata, kalau kita nak puji macam mana hebat orang itu pun tuan-tuan dan puan, maka ada adab-adabnya. Jadi Imam Ghazali ada ajar adab-adab untuk kita puji seseorang itu tuan-tuan dan puan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajar kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan orang yang orang yang kita ingin puji itu tersebut tu, jangan kita sebutkan secara langsung sifat dia, tetapi kalau boleh kita sebutkan dengan satu doa. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana ahadukum la budda madihan akhahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang daripada kamu ni tidak untuk memuji saudara kamu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul, maka hendaklah kamu katakan ahsabu fulanan, aku menyangka fulan tersebut. Jangan kita duk yakin. Kita kata oh ni memang ni yakin tuan-tuan dan puan. Jangan yakin. Jadi Nabi SAW kata, aku menyangka ahsabu fulanan wala uzakki, dan tidak aku itu menyucikan dia ala Allahi ahadan, dan tidaklah aku menyucikan siapa-siapa pun. Nampak tak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hasibuhullah. Nampak tak orang ini, dia itu yang Allah yang menghisapnya, yang melabelkannya itu ataupun yang memujinya itu, yang selain-lainnya adalah Allah. Allah tahu orang ini. Nampak tak? In kana yara annahu kadzalika. Nampak tak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalaulah orang itu adanya pada sifat-sifat tersebut. Jadi Nabi SAW ajar kita, kalau kita nak puji juga, pastikan kita sebut, aku hanya menyangka orang ini soleh, aku menyangka orang ini soleh. Kalau kita tak tahulah, ini ceritanya kalau kita tak tahu. Tapi kalau kita dah tahu orang itu soleh, maka Nabi SAW pun memuji para sahabat. Nanti disebutkan juga. Nampak tak? Kalau sudah memang betul soleh dan kita tahu, tak apa. Yang tak bolehnya apabila kita nak puji sesuatu tu, maka kita tak tahu orang itu sebenar-benarnya macam mana, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi itulah disebut tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita puji orang itu bukan sifat pada sepatutnya yang sehakikat benarnya sifatnya, seolah-olah kita istihza, kita menghinakan pula orang tersebut. Bukan betul daripada sifat orang tersebut tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dalam masa riwayat lain, hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sambungan hadis. Syekh Abdul Qadir Mandili itu disebut hadis sampai qata' ta'unuka sahibuka. Tapi hadis terus tu ada lagi hadis yang Nabi SAW mengatakan, lau sama'aha ma'aflah. Kata Nabi SAW, kalaulah orang yang dengar ini, kata Nabi SAW, maaflah, dia tidak akan berjaya. Sebab apa dia tak akan berjaya? Boleh jadi bila kita puji dia, tuan-tuan dan puan, dia rasa dah cukup. Dia dah rasa dia dah memadai dengan ilmu, mungkin dengan amal. Jadi kalau kita puji dia amal tinggi, dengan ilmu tinggi, dia tak nak pergi mengaji lagi dah. Dia tak nak pergi menuntut dengan mana-mana guru dah. Sebab kita ada orang-orang memujinya. Jadi sebab itu Nabi SAW melarang orang-orang memuji seorang itu yang berlebih-lebihan, tuan-tuan dan puan. Jadi itulah yang dikatakan tuan-tuan dan puan. Maka kata Imam Ghazali, tengok, Imam Ghazali kata dalam Ilmuddin, maka kalau kamu nak mengatakan seorang itu memuji kepada seorang itu, mestilah kamu mengetahui itu orafu bil adillah, dengan dalil untuk puji seseorang tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, sepertinya orang itu betul-betul orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa. Maksudnya takwa, dia betul-betul yang melakukan segala perintah Allah dan juga menghindari dirinya daripada yang dilarang oleh Allah. Takwa. Memang betul-betul kita nampak takwa, kata Imam Ghazali. Nampak tak? Ataupun kata Imam Ghazali, kamu tahu orang itu zuhud ataupun orang itu baik, tuan-tuan dan puan, maka kalau kamu katakan macam ni dan kamu lihat dia, maka tidak ada masalah, kata Imam Ghazali.
Yang tak bolehnya kalau kita tidak melihat dan tidak melihat dalil orang tersebut itu, dia itu orang yang seperti warak, seperti dia itu orang yang bertakwa, seperti orang yang zuhud, padahal kita tak tahu hakikat pada seorang tersebut, tuan-tuan dan puan. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi sebab itu kalau tuan-puan, kalau kita nak puji, pastikan kita tahulah di antara benda-benda yang kebinasaan ni, tuan-tuan dan puan, seolah-olah yang ketiga ini kita telah menganaya lah saudara kita tersebut. Nampak tak? Sebab itu para ulama kan, kalau nak sebut tentang perihal orang soleh, mereka malu nak sebut. Sebab apa malu nak sebut? Yang takut bila sebut tak kena dengan sifat sebenar. Sehinggalah ulama kata, kalaulah kami nak puji orang-orang soleh ni, sebenarnya tak mencukupi puji kami. Bahkan takut pujian kami itu tak mencukupi, sehingga seolah menghina pula kepada orang-orang soleh yang mana Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan dengan berbagai kelebihan. Nampak tuan-tuan? Jadi sebab tu, kalau boleh kita nak puji seorang, biarkan kita tahulah, nampak tak, memang orang itu memang bersifat dengan itu. Kemudian yang keempat, bahawasanya yang memuji ia menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Dan terkadang adalah pada puji itu orang yang zalim, maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, yang keempat, yang terkadang boleh jadi binasa bagi orang yang memuji, boleh dapat dosa pula puji dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang yang dipuji itu adalah orang yang zalim. Dah tahu orang ni tak berlaku adil, tapi dia puji juga, tuan-tuan dan puan. Maka bila dia puji, tuan-tuan dan puan, orang yang zalim ini, kata Syekh Abdul Qadir Mandiri, dia jadi sukacita. Maksudnya dia rasa gembira. Nampak tak? Dia rasa gembira. Jadi bila rasa gembira, tuan-tuan dan puan, maka orang yang zalim itu akan meneruskan kezalimannya. Nampak tak? Dia akan meneruskan kezaliman dia. Dia rasa macam orang puji dia, masih lagi orang pandang dia, masih lagi orang sanjung dia, masih lagi orang tinggikan dia. Maka dia tak rasa dia salah dengan perbuatan tersebut. Maka tuan-tuan dan puan, orang yang puji kepada orang zalim ni dapat dosa. Sebab apa? Secara automatik dia telah pun redha di atas kezaliman orang itu. Ar-redha bil ma'asi ma'asiyah. Redha dengan maksiat itu kemaksiatan. Siapa yang redha dengan maksiat, maka maksiat, dia buat maksiat tersebut. Jadi boleh jadi kalau orang yang redha dengan kezaliman, semisalnya dia puji seorang tersebut, tuan-tuan puan, yang melakukan zaliman, walaupun orang yang memuji ini tak buat kezaliman tersebut, dia pun boleh tercalik sebagai orang yang melakukan kezaliman tersebut. Ianya seperti disebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, "Man 'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatrin, kana syarikan lahu." Kata Nabi SAW, siapa yang membantu saudaranya melakukan, nampak tak? Melakukan seorang itu, membantu seorang itu dalam melakukan satu maksiat, walau bi syatri kalimah, walaupun dengan sepotong sebahagian kalimah. Nampak tak? Kata Nabi SAW, kana syarikan lahu, maka orang ini akan berkongsi dosa dengan orang yang melakukan maksiat tadi. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita takutlah. Kita tengok dalam isu Palestin, tuan-tuan dan puan, ada juga orang Islam yang duk sokong Israel. Terutama belah-belah negara Arab ni, tuan-tuan dan puan. Ada seorang ulama nama dia Syekh Mahmud daripada Palestin, tuan-tuan dan puan, seorang ulama dari Palestin. Dia kata orang yang memuji ataupun orang yang menyanjung kezaliman Zionis ni, tuan-tuan dan puan, maka orang tersebut juga seperti melakukan pembunuhan, pembantaian orang-orang yang berada di Gaza. Sebab apa? Sebab dia menyokong. Maka bila dia redha dengan pembunuhan tersebut, seperti dia melakukan pembunuhan. Jadi sebab tu kita jangan sebarang-barang orang kita nak puji. Nak puji, tuan-tuan dan puan, pasti tengok orang itu bukan zalim. Nampak tak? Bila kita puji orang zalim, maka seolah-olah kita juga melakukan kezaliman tersebut. Sebab kita redha dengan kemaksiatan dia. Jadi tidak boleh kita tidak memuji kepada orang-orang yang zalim, tuan-tuan dan puan. Disebut dalam satu hadis, dalam sabda Nabi SAW, "Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu." Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu sungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang yang fasik. Allah Ta'ala sangat murka dan marah kepada orang-orang yang memuji kepada orang-orang
orang-orang yang fasik. Jadi tak boleh. Kalau kita tahu dia itu orang yang zalim, tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh memujinya, tuan-tuan dan puan. Berkata Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Hatta orang doa untuk orang zalim itu supaya dia kekal. Dia buat kezaliman mungkin kepada rakyat dan sebagainya, doa supaya dia kekal. Maka kata Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, man da'a lidh-dhalim bil baqa'i, siapa yang mendoakan kepada orang zalim. Nampak tak puji lagi dahsyat. Ni doa, tuan-tuan dan puan. Doakan kepada orang zalim itu, nampak tak, supaya dia kekal. Dengan pemerintahannya, faqad ahabba an ya'sillaha ta'ala fi ardihi. Maka orang ini dia sangat-sangat bercinta, sangat-sangat suka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlakunya maksiat, berlakunya kekejaman di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, jangan kita sebarang-barang puji. Kalau kita tak tahu orang tu, jangan kita duk puji-pujilah, tuan-tuan dan puan. Kalau kita puji orang zalim, akibatnya dapat dosa kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut, tuan-tuan dan puan. Jadi kita ni bila nampak orang zalim, Nabi SAW suruh bantu orang yang zalim. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kata Nabi SAW, bantulah saudara kamu yang melakukan kezaliman dan juga yang dizalimi. Maka sahabat tanya, Ya Rasulullah, ada orang yang dizalimi, ya patut kami bantu. Tapi orang yang menzalimi, kenapa nak bantu juga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menghalang kekejamannya ataupun kezaliman. Itu cara. Menghalang dengan cara macam mana? Jangan puji. Jangan menyokong. Jangan membantu. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi kalau kita tahu dia tidak adil, zalim kepada seseorang, tuan-tuan dan puan, maka kita jangan untuk kita ni Allahumma salli Muhammad, untuk kita rapat dengan dia, untuk kita puji dengan dia, nampak tak? Ataupun hatta berkawan sekalipun. Kalau dia menzalimi seseorang, kita tahu, jangan berkawan dengan orang lain. Sebab apa? Kerana para ulama kata, sebab bila kita berkawan dengan orang yang zalim, secara automatik kita telah mengguris juga hati orang-orang yang dizalimi oleh dia. Orang-orang yang dizalimi itu akan tengok, oh, kamu pun berkawan lagi dengan orang yang menzalimi aku. Macam ni. Maka secara automatik kita dapat dua dosa, tuan-tuan dan puan. Yang pertama, dosa kita memuji dia, berkawan dengan orang yang zalim. Dan nampak tak, menyebabkan orang zalim itu lebih sombong lagi disebabkan pujian kita. Yang kedua, menyakiti pula kepada orang yang dizalimi tersebut. Nampak tak? Sebab tu ada satu kisah Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan dan puan. Dia ni masuk penjara pada zaman khalifah zaman tersebutlah, tuan-tuan dan puan. Tak silap saya, Khalifah Ma'mun. Jadi dia masuk penjara disebabkan khalifah zaman tu dia ni mengikuti pandangan ataupun akidah Mu'tazilah. Jadi telah bertebaranlah akidah Mu'tazilah pada zaman tersebut, tuan-tuan dan puan. Dan bukan semua ulama zaman tersebut adalah Mu'tazilah. Nampak tak? Bukan semua zaman tersebut adalah Mu'tazilah. Cuma banyak ulama-ulama mereka ini banyak yang prinsip senyap. Nampak tak? Dan ada juga ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tetapi dipaksa oleh khalifah untuk menyokong bahawasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Jadi ada ulama-ulama banyaklah. Ada satu kitab, tuan-tuan dan puan, itu dikarang oleh seorang ulama, dia karang kitab tentang Allahumma salli Muhammad, fitnah Imam Abu Hanifah, fitnah yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah. Maka dikumpul ulama-ulama, ada ratusan nama-nama ulama yang tidak menjawab seruan khalifah ketika itu. Jadi ada ulama-ulama yang tidak menjawab, dan ada ulama-ulama yang senyap. Senyaplah, maksudnya yang pertama tadi. Yang ada yang ulama yang mana itu mengiyakan kerana dipaksa. Nampak tak? Mengiyakan juga apa yang disebutkan oleh khalifah pada zaman tersebut, tuan-tuan. Sehingga ada ulama-ulama tersebut dipaksa untuk mentomah Imam Abu Hanifah. Nampak tak? Imam Abu Hanifah tu ni sehingga Imam Abu Hanifah dimasukkan ke dalam penjara selama 18 bulan. Dipukul setiap hari. Itu Imam Abu Hanifah, tuan-tuan dan puan. Maka Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan dan puan, bila setelah dia keluar daripada penjara, tak silap saya pada zaman Khalifah Mu'tasim,
Maka ketika itu Mu'tasim ni dia ni berubah. Dia tak ikut daripada ayah-ayah dia yang mana berfahaman Mu'tazilah, maka akhirnya dia pun berubah mengikuti aturan ataupun fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah tentang perempuan yang tidak mengikuti fahaman yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullahul qadim seperti Mu'tazilah. Maka ketika itu tentang perempuan, Imam Abu Hanifah dibebaskan. Maka bila Imam Abu Hanifah dibebaskan tentang perempuan, maka Imam Abu Hanifah ni dia ada buat untuk menghindari beberapa golongan ulama. Yang dihindari ulama-ulama yang menyokong kezaliman pada zaman Khalifah Ma'mun tersebut. Jadi kata Imam Abu Hanifah, dia keluar fatwa, orang-orang yang menyokong mana-mana ayat Khalifah yang mengatakan Al-Quran Qadim, maka jangan bercakap dengan, jangan belajar dengannya, jangan bercampur dengannya, jangan ambil fatwa daripada dia. Itu fatwa daripada Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebegitulah kita. Imam Abu Hanifah ni berani kerana benar. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu Imam Abu Hanifah. Dan orang masukkan dia ke dalam penjara tu dengan pelbagai-pelbagai fitnah, sehinggalah sampai ada ulama-ulama pun ada yang mengeluarkan fitnah ke atas Imam Abu Hanifah. Maka ulama-ulama yang keluarkan fitnah kepada Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah langsung tak ada bercakap dengan dia, langsung tak bercakap. Jumpa pun tak ada bercakap, tak ada bersuara, tak ada. Sehingga Imam Abu Hanifah kata haram untuk siapa-siapa bersumpah dengan ulama-ulama yang mengikuti Salatin ni, iaitu pemimpin-pemimpin yang zalim ketika itulah. Tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu kisahnya Abu Hanifah. Jadi itu yang kita boleh terapkan. Jadi sebagai orang ahli ilmu, kita dah tahu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita suka-suka untuk memuji pada orang-orang yang zalim. Nampak tak? Dan begitu juga orang-orang yang fasik, tidak boleh. Kata Imam Ghazali juga, orang-orang yang fasik pun tak boleh. Kita tahu orang ni LGBT. Nampak tak? Dia seorang hanya LGBT. Kita duk puja dia, kita duk sanjung dia, jangan. Nampak tak? Mungkin ada satu hamba Allah Ta'ala tu. Nampak tak? Dia orang panggil transgender. Kita tengok masyarakat pun duk bertumpu dekat dia. Duk komen dekat dia. Jangan komen. Jangan tengok. Jangan like. Sebab lagi kita like, lagi kita layan dia, seolah-olah dia rasa macam ada orang yang bagi attention ke dia. Menyebabkan dia rasa seronok. Jadi sebab tu kita tidak boleh like, kita tidak boleh share. Apa-apa yang disampaikannya sudah, kita ignore, kita jangan layan dia. Tak perlu untuk kita orang panggil memberikan perhatian kepada dia. Sehingga kan dia rasa macam aku jadi macam ni pun orang tak ada melihat aku. Akhirnya dia akan berubah. Itu caranya tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau orang yang fasik ni maksudnya orang yang melakukan dosa besar lah. Dosa-dosa besar, dan juga orang yang berterusan melakukan dosa-dosa kecil, itu fasik. Jadi orang fasik pun kita tidak boleh. Sebab apa? Kalau kita puji dia, maka menyebabkan orang itu akan lebih banyak lagi dia melakukan kefasikan, yakni dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Hasan rahimahullah, barang siapa mendoakan ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya telah kasih ia akan dikerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang zalim, yang fasik, seyogianya bahawa dicela akan ia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Jadi kata Syekh Abdul Karim Madani, orang yang mana selalu melakukan kezaliman dan melakukan fasik ini, tuan-tuan dan puan, dosa, maka jangan dipuji tetapi bahkan dicela. Maksudnya dicela perbuatan dia. Dicela perbuatannya itu agar dia nampak kesalahannya. Jadi itu yang disebut setengah ulama mengatakan, pepatah ulama mengatakan takabbur ala mutakabbirin sadaqah. Nampak tak? Takabur, cakap besar dengan orang yang suka cakap besar itu satu sedekah, satu kebaikan untuk orang tersebut. Jadi bila dia tengok orang sound dia, orang kecam dia, tuan-tuan dan puan, maka dia tidak akan meneruskan kezaliman, dia akan kurangkan kezalimannya, dan juga begitu juga dosa-dosanya, agar orang tersebut bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan. Jadi itulah yang disebutkan, tuan-tuan dan puan. Dan ada pun yang dipuji. Sekarang ni Syekh nak sebut yang bahagian yang kedua, orang yang dipuji pula apa kebinasaan dia. Dan ada pun orang yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaannya orang yang dipuji itu terjadi padanya takabur,
Nampak tak takabur dan ujub. Jadi orang yang boleh dipuji tuan-tuan dan puan itu kalau sering kali dipuji maka dia akan menjadi orang-orang yang takabur. Dia akan merosakkan juga diri dia. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan kalau orang puji kita tuan-tuan dan puan kan, jangan kita duk sukalah. Sebab kadang-kadang syaitan ni akan dia cuba bangkitkan perasaan walaupun kita cuba nampak tak? Mungkin kita rasa kita boleh tepis perasaan tu. Jangan suka-suka untuk menerima pujian daripada orang. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi syaitan tu akan hiaskan diri kita ni, hati kita ni supaya kita ni lebih rasa seronok dipuji sehingga kadang-kadang kita ni rasa hebat tuan-tuan dan puan. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi sebab tu kan, itu satu kisahnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika tu dia duduk, nampak tak? Maka ketika itu dia duduk, tuan-tuan dan puan, ada orang-orang di kawasannya. Nampak tak? Maka ketika itu datang seorang lelaki yang bernama Jarud bin Munzir. Jarud bin Munzir ni tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Maka datang seorang lelaki tuan-tuan dan puan, dia kata hadza Sayyidu Rabi'ah. Ini orang ketua penghulu kepada Bani Rabi'ah, dia kata. Maka Sayyidina Umar Khattab bila dengar, kan, Sayyidina Umar Khattab tegur dia, kata Sayyidina Umar Khattab. Kata Sayyidina Umar Khattab, kamu dah pernah campur, kamu dah pernah duduk, kamu pernah bercakap, kamu pernah tahu tak apa yang dilakukan di rumahnya? Maka kata lelaki tersebut, aku tak tahu apa yang dilakukan di rumahnya. Maka kata Sayyidina Umar Khattab, sungguhnya, kata Sayyidina Umar Khattab, kamu ini suka-suka saja untuk menjatuhkan, iaitu Jarud bin Munzir. Suka-suka kamu nak menjatuhkan Jarud bin Munzir. Yang mana Jarud bin Munzir memang soleh. Baik, tapi bila dipuji, nampak tak? Mungkin orang yang dipuji tersebut itu boleh berubah sehingga dia merasakan lebih baik daripada orang-orang yang lainnya, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok ulama-ulama dulu ni, mereka ni pantang. Kalau orang-orang nak puji mereka ni, mereka cukup pantang, tuan-tuan dan puan. Sebab sampaikan kata Imam Matruf. Dia kata apa tuan-tuan dan puan? Dia kata masami'tu qattu sana'an, tidak aku mendengar satu pujian pun. Dia kata au madhatan, ataupun satu pujianlah, madhatan. Nampak tak? Satu pujian illa tasagharat ilayya nafsi, kecuali ketika itu nampak tak akan menyebabkan terkecilnya akan rasanya di diriku. Terkecilnya akan rasanya diriku. Itu katanya tuan-tuan dan puan. Itu kata Imam Matruf. Dan begitu juga kata ulama. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza madahta akhaka fi wajhi, apabila kamu muji saudara kamu itu di wajahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama amarta ala halqihi Musa wa Fir'aun. Nampak tak? Kata Nabi SAW, seolah-olah kamu telah pun menyuruh orang itu untuk membunuhnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maksudnya apa? Telah membelah amalan orang tersebut. Yang menyebabkan orang itu akan menjadi orang yang takabur, dan dosa takabur ni dosa yang sangat besar. Siapa yang nak bunuh Nabi Musa? Fir'aun. Dan Fir'aun lah raja sekepala takabur. Sehingga dialah makhluk yang mana iblis pun tak mengaku nak jadi Tuhan, tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Takabur. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut tu seolah-olah kamu ini nak melakukan membunuhnya Nabi Musa, nak membelah hanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maksudnya apa? Merosakkan amalan seseorang sehingga orang itu akan menjadi takabur. Tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu kalau boleh, tuan-tuan dan puan, kalau orang-orang yang dipuji dan sebagainya, maka jangan suka-suka untuk mendengar pujian tersebut, tuan-tuan dan puan. Sehingga disebutkan tuan-tuan dan puan, itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan dan puan, itu kalau ada orang pujinya tanpa sebab, itu kadang-kadang dia dah sedia batu pasir-pasir untuk baling di wajah orang-orang yang suka memujinya. Ada satu riwayat tu Sayyidina Umar Khattab pun begitu juga. Sayyidina Umar Khattab ketika mana dia dipuji, maka dia baling pasir di wajah orang tersebut. Orang kata, ya Amirul Mukminin, apa yang kau buat ni? Dia kata, sungguhnya engkau ini nak merosakkan aku, tahlat ni. Kamu ni nak menghancurkan aku.
Itu kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita dipuji juga, maka kita jangan suka-suka untuk dipuji, jangan suka-suka untuk kita dipuji, supaya supaya tidak ada perasaan untuk rasa takabur dan juga rasa ujub, kata Syekh Abdul Mani. Yang mana puji tersebut juga akan menjadikan orang yang dipuji itu rasa ujub. Apa itu ujub? Iaitu rasa kagum dengan diri, rasa hebat dengan diri, tuan-tuan dan puan. Ujub ni, tuan-tuan dan puan, ada macam-macam ujub lah. Ujub dengan ilmu, ujub dengan amal, macam-macam lah. Nampak tak? Ujub dengan harta duniawi dan sebagainya. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi ujub dengan ilmu, kadang-kadang orang puji kita alim, tuan-tuan dan puan, maka kita rasa macam kita ni kagum dah. Ilmu kita ni lebih alim daripada orang-orang. Nampak tak? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, ulama-ulama dulu ni, kalau mereka disoal beberapa soalan, antaranya Imam Malik itu pernah disoal 46 soalan, tetapi dijawab itu 16 soalan sahaja. Selebihnya dia mengatakan la adri, aku tak tahu. Sampai satu tahap macam tu. Walaupun dia itu Imam Malik ni imam mujtahid, alim fi usrihi, pada zaman itu dia manusia teralim, Imam Madinatul Hijrah, alim, tuan-tuan dan puan. Itu Sayyidina Imam Malik, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu mereka ni, tuan-tuan dan puan, kalau orang puji ke apa ke, mereka ni cukup tidak suka, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi mereka ni sangat tawaduk, rendah diri kerana tak suka dipuji, tuan-tuan dan puan. Bahkan Nabi SAW pun macam tu. Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, la tatruni kama yatruru Nasrani ala Isa bin Maryam. Kata Nabi SAW, jangan kamu memuji aku seperti orang-orang Nasrani memuji akan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sampai mereka puji Nabi Isa tu, sampai angkat Nabi Isa tu menjadi anaknya Tuhan. Mereka punya sanjung Nabi Isa tu sampai mereka kata Nabi Isa tu anaknya Tuhan. Puji. Nampak tak? Jadi Nabi SAW larang. Maka kata Nabi SAW, walakin qulu, akan tapi hendaklah kamu katakan, bal abduhu wa rasul. Hambanya Allah, aku ni adalah hambanya Allah dan juga Rasul. Nampak? Jadi sebab tu ada setengah ulama kata, kalau kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir lah, tuan-tuan puan, kalau kita berselawat atas Nabi Muhammad SAW tu, maka sebaik-baiknya kita sebut abduhu wa rasul. Itu lebih afdal. Lebih afdal, tuan-tuan puan. Walaupun sirah yang Nabi SAW sebut tu, cuma para ulama kata kita tambah abduhu wa rasul. Sebab itu kalimah yang paling disuka oleh Nabi. Jadi Nabi SAW tak suka dipuji. Dan Ustaz, kenapa pula hari ni zaman ramai orang puji-puji Nabi pula? Buat kasidah, buat ni dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Maka kena faham apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut tadi. Puji-puji yang bersangatan sehingga menjadikan Nabi SAW itu ataupun yang disalahkan, menyalahi daripada syarak, maka ketika itu menjadi haram. Adapun puji pada Nabi SAW dengan sifat Nabi SAW yang benar, sebagaimana sahabat-sahabat puji, tidak ada masalah. Sebagaimana disebut dalam kitab Futuhat Rabbaniyah, syarah kepada Al-Adhkar, Imam Nawawi punya kitab, tuan-tuan puan, disebut dalam satu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis ini hadis sahih. Nampak tak? Maka satu ketika Sayyidina Allahumma salli Muhammad, itu sahabat Nabi SAW, Sayyidina Hasan, itu ketika itu dia sedang memuji di dalam masjid, memuji baginda Nabi SAW. Nabi SAW dah wafat ketika itu. Nampak tak? Maka ketika itu subhanallah, Sayyidina Umar Khattab datang. Sayyidina Umar Khattab tegak. Sayyidina Umar Khattab mengatakan, apa yang kau puji ni? Apa yang kau lakukan yang tak dilakukan oleh Nabi SAW dalam rumah Allah? Kau puji-puji Nabi SAW. Maka ketika itu sahabat ni panggillah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengatakan, wahai Abu Hurairah, katakan kepadanya, sungguhnya aku pernah membacakan puji-puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan orang yang lebih mulia daripada kamu, wahai Umar. Nampak tak? Maka ketika itu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya benar. Dia pernah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid.
Maka dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya tuan-tuan dan puan. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan sahabat ni sehingga Nabi SAW mengatakan Allahumma ayyidhu bi ruhil quds. Ya Allah, bantulah sahabat ni dengan dibantukan dengan Ruhul Qudus. Apa Ruhul Qudus? Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Maka tuan-tuan dan puan, itu sahabat ni dia ni banyak mengeluarkan syair-syair kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika tu disebut dalam kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah tersebut. Satu ketika dia membuat syair untuk memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilang idea. Maka ketika itu datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyerupai seorang lelaki. Maka ketika itu dia pun bantu melengkapkan syair-syair untuk memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau puji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sudah pasti tuan-tuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai menjadi seperti Nabi Isa itu menjadi anak Tuhan, tidak ada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah Ta'ala dah sebut dah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu itu di kalangan manusia. Sehingga para ulama kata tidak akan orang-orang mana-mana umat Nabi SAW itu akan menjadikan Nabi SAW itu Tuhan. Cukup dengan ayat itu. Sehingga Nabi SAW itu dipelihara tidak sebagaimana dipelihara Nabi-Nabi dulu. Sebab Allah dah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Sudah cukup. Maka takkan ada orang yang akan puji sehingga menyebabkan yang mengatakan Nabi SAW itu menjadi Tuhan. Jadi sebab tu ulama-ulama buat masyarakat puji-pujian Nabi, buat Maulidur Rasul, puji-puji Nabi Muhammad SAW, bacaan Maulid dan sebagainya. Semua tu puji-pujian. Kenapa ada yang mana dalamnya ada selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni riwayat mana saja, hadis sahih tentang perempuan. Nampak tak? Maka inilah satu-satu dalil yang menyatakan puji-puji Nabi SAW itu banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau orang puji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan, bahkan dituntut pula sebab seluruh makhluk ni pujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Allah Ta'ala bila sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nampak sungguhnya Allah dan juga malaikat-malaikat ni yusalluna, sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sentiasa berselawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dengan lafaz fi'il mudhari' yusalluna, sentiasa. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ulama-ulama kata bahawasanya Allah Ta'ala bila sebut yusalluni bermaknanya Allah sekarang sampai bila-bila dan akan datang sentiasa berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada seorang lelaki kan, itu di Mekah, dia datang dalam satu majlis ilmu Syekh Said Mu'ali Maliki. Lalu dia pun bertanya kepada Syekh Said Mu'ali Maliki dengan pertanyaan agak-agak mengarut lah. Jadi orang kalau kurang ilmu, dia punya pertanyaan pun kadang-kadang mengarut. Jadi dia pun tanyalah. Dia kata, Syekh, dia kata, ini soal, aku ada soalan. Dia kata, madza yaf'alu Allahu al-an? Sekarang ni Allah tengah buat apa? Allah ni tengah buat apa dia? Maka Syekh Said Mu'ali Maliki Al-Hasani dia sebut tuan-tuan dan puan, dia kata al-an yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni Allah sedang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan juga para malaikat sentiasa berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Durrul Mandud fi salati 'ala khairil bariyah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tentang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, disebut oleh Imam Ibn Hajar, seluruh para malaikat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya tuan-tuan dan puan, kita ni kalau tak berselawat daripada umat Nabi SAW, tak berselawat, tak puji pada Nabi SAW pun tak ada masalah. Sebab malaikat punya kuantiti dia tu lebih banyak daripada manusia. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada satu jengkal yang ada di langit kecuali adanya malaikat-malaikat Allah yang sujud. Bayangkan tuan-tuan dan puan, langit dia lebih besar daripada dunia ni.
Itu ada malaikat yang sujud, maknanya penuh dengan malaikat-malaikat. Kebanyakannya selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita umat Nabi SAW tak nak puji baginda Nabi SAW, itu tak akan mengurangkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat, setiap kali bila puji Nabi SAW, selawat atas Nabi SAW, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, bukanlah menandakan Nabi SAW berhajat pada pujian kita dan selawat ke atas daripada kita, tak. Dia kata limithli la nashfa'u limithli. Sebab seumpama kita ni tak layak nak bagi syafaat pada Nabi SAW, nak bantu Nabi SAW, nak menaikkan darjat Nabi SAW dengan sebab doa-doa kita, dengan sebab selawat kita, dengan sebab puji-puji kita, tak. Tidak. Kenapa tak? Sebab Nabi SAW itu sudah pun dipuji oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Dan telah kami mengangkat nama kamu dan dengan nama kami. Itu disebut dalam tafsir. Seluruh tiang-tiang arash itu adanya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu-pintu syurga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi kalau Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, itu tidak ada masalah. Pujilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, sebanyak mana pun tidak ada masalah. Jadi sebab itu para ulama ni, tuan-tuan dan puan, mereka puji-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan dan puan, ada di kalangan mereka Allah Taala bagi karamah sehingga mereka ni bila meninggal dunia, tuan-tuan dan puan, kecuali jasad-jasadnya itu tidak hancur dengan disebabkan puji Nabi Muhammad SAW. Ini kisah benar berlaku, tuan-tuan dan puan, kepada seorang ulama Syam yang bernama Syekh Ahmad Isa. Tuan-tuan dan puan, itu seorang ulama daripada Dimash. Jadi dia punya makam, dia punya kubur ni, tuan-tuan dan puan, kuburan biasa orang tanam. Jadi bila digali, tuan-tuan dan puan, setiap puluhan tahun, biasanya kalau negara Arab itu, kalau disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Imam Ibn Hajar, kebanyakannya 70 tahun, 60 tahun mereka akan gali balik untuk letak jenazah yang lain. Kalau kubur yang lama macam tu mereka buat. Jadi tuan-tuan dan puan, bila digali semula, bila tengok, subhanallah, ternyata jasad Syekh Abu Isa ni, Syekh Isa ni, tuan-tuan, Ahmad Isa ini masih lagi kekal tubuh badannya, sikit pun tak terjejas, kain kafan dah 70 tahun. Nampak? Maka ada ulama pun ketika itu hadir tersebut, dan inilah bukti orang yang memuji-muji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, nampak tak, telah dipelihara jasadnya daripada dimakan di mamah bumi ini. Dan Syekh Ahmad Isa ni, dia pernah baca satu syair, dan dia pernah buat satu syair, jasadun tamakkanu ahmadu fihi. Jasad itu akan kukuh apabila orang-orang yang mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ataupun tallahi la yublihi turab. Demi Allah, sungguh jasad-jasad orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW ni tidak akan dimamah, tidak akan dihancurkan oleh bumi. Fa kaifa yublihi turab? Bagaimana jasad ini boleh dihancurkan oleh bumi? Wa famuhu wa qalbuhu wa famuhu fi madhihi fi madihi. Dan sedangkan hatinya itu penuh dengan kecintaan pada Nabi, dan juga lisan dia itu penuh dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin orang yang memuji Nabi Muhammad SAW ni hancur. Jadi sebab tu kalau puji-puji Nabi Muhammad ni tidak ada masalah. Banyak ulama-ulama yang puji, di antaranya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, itu pengarang daripada kitab Ad-Dibai, dan begitu juga Syekh Al-Habib Ali Simtuddura. Itu semua orang yang banyak puji Nabi Muhammad. Di antaranya Imam Al-Busairi, itu banyak puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi kalau puji Nabi Muhammad tidak ada masalah. Bahkan ianya dituntut. Walaupun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat juga memuji Nabi Muhammad. Nampak tak? Duduk di dalam masjid, dan di sini dalil menyatakan boleh kita buat maulid, puji-puji, baca qasidah di dalam surau, di dalam masjid, tidak ada masalahnya, tuan-tuan dan puan. Jadi itulah disebut, tuan-tuan dan puan. Jadi puji Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah boleh, tuan-tuan dan puan. Baik. Cuma kalau kita nak memuji selain daripada Nabi Muhammad, boleh. Cuma jangan terlalu berlebihan.
berlebih-lebihan tuan-tuan dan puan-puan. Itulah yang dikatakan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, nampak tak? Dan inilah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qata'ta unuka sahibika. Dan kamu, artinya kamu memotong engkau akan leher kawan engkau. Jadi bila kita memuji seorang, orang itu akan dapat bencana binasa yang mana akan menjadi takabur dan juga riya ataupun ujub, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, kata Syekh, kita habiskan sikit. Nampak tak? Yang katanya Syekh, dan kata Syekh, dan reda ia daripada dirinya. Nampak tak? Dan reda ia daripada dirinya. Jadi apabila seorang itu memuji seseorang, nampak? Dan yang kedua, bahawasanya suka cita ia dengan dia. Jadi orang yang dipuji itu akan jadi suka dengan pujian tersebut. Nampak tak? Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah. Jadi ketika itu terhentilah dia daripada banyak beribadah. Sebab apa? Sebab sudah dipuji, sudah diangkat tinggi-tinggi. Dan reda ia daripada dirinya. Dia jadi reda dengan apa yang dirinya lakukan daripada amal, daripada ilmu. Dia tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi bertambah amal, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Bahkan terkadang ada, bahkan kata Syekh lagi, dan ada pun jika sejahtera yang memuji daripada yang dipuji, daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji. Jadi kata Syekh, kalau kita puji seseorang itu sejahtera, selamat. Nampak tak? Orang yang dipuji tersebut, maka tidak ada masalah. Kenapa? Kerana Nabi SAW itu terkadang adalah, bahkan terkadang ia adalah sunnah, bahkan ia menjadi sunnah. Nampak tak? Seperti sabda Nabi SAW itu, kata Nabi SAW, la wuzina imanu Abi Bakar bi imanil alamin arjaha. Artinya jika ditimbang iman Abu Bakar dan dengan iman sekalian alam, yakni seluruh umat manusia, nescaya lebih berat akan imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Nabi SAW pun puji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Nampak tak? Dan bersabda lagi Nabi SAW, laulam ub'as li bu'si la bu'istu ya Umar. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Khattab, artinya jika tiada dibangkitkan akan aku, jadi pesuruh nescaya dibangkitkan akan dikau, hai Umar. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan macam tu kepada Sayyidina Umar Khattab. Ini pujian yang tinggi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Nampak tak? Jadi boleh untuk memuji seseorang tersebut sebagaimana disebutkan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah SAW akan banyak daripada sahabat. Bukan sikit-sikit, banyak sahabat-sahabat yang Nabi SAW puji mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Dan kerana mengetahui kenapa Nabi SAW puji, kerana mengetahui ia Rasulullah akan bahawasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu, dan tiada menjadikan sahabat-sahabatnya ni ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Jadi Nabi SAW tahu dah sahabat-sahabat ni, bila Nabi SAW puji itu tidak akan mereka ni berbangga-bangga, bahkan menambahkan lebih tawaduk, menambahkan lagi amal ibadah, menambahkan lagi menuntut ilmu. Itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini juga kita boleh lihat, memuji seseorang itu juga boleh menambahkan nampak tak berbaik kepada seseorang tersebut, tuan-tuan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat-sahabat. Jadi setiap kali mereka dapat pujian itu, mereka semakin bertambah. Nampak tak? Jadi itu dikatakan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata Syekh lagi, dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Dan sayugia bagi mereka yang dipuji bahawa mengumpati ia pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat, tuan-tuan dan puan. Dan seharusnya bagi mereka yang dipuji, tuan-tuan dan puan, nampak tak, mereka itu mengamati, yakni mereka itu perhatikan. Nampak tak? Bila dah dipuji, jangan terasa tinggi, sebab takut kita mati itu bila dipuji. Nampak tak? Bila dipuji menyebabkan kita ni rasa cukup, sehingga kita takut mati kita tu dalam keadaan tidak baik. Jadi tak ada siapa pun yang tahu penghujung kita ni macam mana. Jadi sebab tu kalau kita dipuji, tuan-tuan, jangan kita pandang hebatlah diri kita, tuan-tuan. Jadi ulama-ulama dulu tu,
Itu di antaranya Imam Abdullah bin Abdul Rahman. Itu pernah satu ketika beliau dipuji tuan-tuan dan puan, dipuji, maka dia mengatakan, orang memuji aku ini dia tidak mengetahui, ya Allah. Dia doa kepada Allah, ya Allah, orang ni memuji aku ni tak tahu, ya Allah, sedangkan aku di kalangan mereka, di khalayak mereka, akulah wali-walimu. Tetapi bila aku bersendirian, ya Allah, hanya aku denganmu, ya Allah, akulah musuh-musuhmu, ya Allah. Tawaduk dia tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu kalau orang bila dipuji, tuan-tuan dan puan, jangan kita rasa kita hebat. Nampak tak? Jangan kita rasa diri kita hebat, tuan-tuan dan puan. Itu dikatakan tuan-tuan dan puan. Dan kata Syekh lagi, dan kebinasaan segala amal kebajikan, dan menjadikan seorang itu akan binasa amal kebajikannya, tuan-tuan dan puan. Apabila dipuji, jadi sebab tu bila dipuji, pastikan kita ni tidak ada terselamat daripada muktullah. Muktullah tu rancangan Allah, kemurkaan Allah. Kita tak terbebas lagi, tuan-tuan. Jadi sebab tu ada seorang sufi, bila datang kepada dia, kenapalah kau ni sentiasa bersedih, maka dia beritahu bahawasanya kerana aku belum tahu penghujung aku. Sebab tu aku bersedih. Tak ada orang yang tahu penghujung dia. Maka sebab aku selalu sentiasa bersedih ni sebab aku tak tahu penghujung aku. Orang kata kamu ni Masya Allah soleh baik, tapi dia tak tahu penghujungnya macam mana. Cukup satu hadis, tuan-tuan dan puan, daripada hadis 40 tu, saya ringkaskan hadis tersebut, tuan-tuan dan puan. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada orang lelaki yang akan beramal dengan malak ahli syurga, kata Nabi. Dan tidak antara dia dan antara syurga, kata Nabi SAW, kecuali sedekah. Maksudnya dah masuk syurga dah. Faisbiqu alaihi kitab, maka terdahululah akan ketentuan daripada qada'nya Allah Subhanahu wa taala, orang ini melakukan amalan ahli neraka, maka masuk dalam neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ada orang lelaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak tak, yang melakukan amalan ahli neraka, dan tidak ada di antara dia dan antara neraka itu sedekah, kata Nabi. Nak masuk neraka tak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faisbiqu alaihi kitab, maka telah didahulukan akan apa yang ditentukan oleh Allah. Orang ni melakukan amalan ahli syurga, maka kata Nabi SAW, orang ni pun masuk ke dalam syurga. Hadis ni, tuan-tuan dan puan, itu ulama-ulama, wali-wali Allah juga takut. Itu kata Habib Jenda, tuan-tuan dan puan, ni hadis yang paling ditakuti oleh wali-wali Allah, orang soleh. Kalau sampai pada hadis ni, tuan-tuan dan puan, mereka akan menangis, teresak-esak. Sebab mereka orang banyak amal soleh, tapi mereka juga merasakan tidak terlepas daripada takutnya mereka itu daripada daripada apa yang dirancang oleh Allah, apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kalau kita dipuji, orang yang memuji, tuan-tuan dan puan, itu pastikan jangan rasa selamat. Dan kata Syekh lagi, dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsu turaba fi wujuhil maddahin. Artinya, kata Nabi SAW, genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia, yakni tanah itu, pada segala muka orang yang memuji. Sampai begitu Nabi SAW suruh orang puji, yang mana kalau orang memuji kita itu, baling tanah, baling pasir kat muka dia, supaya kita tidak rosak, tuan-tuan dan puan. Nampak, tuan-tuan dan puan? Disebut oleh Imam Al-Ghazali, tuan-tuan dan puan, ada setengah ulama salafus soleh ni, itu kalau orang puji dia, tuan-tuan dan puan, maka dia akan doa, Allahumma inna haula'i la ya'rifuni, dia kata, wa anta ta'rifuni, Allah, sungguh orang yang puji aku ni, dia tak kenal aku, ya Allah, sedangkan engkau itu mengetahui aku. Itu setengah daripada disebut oleh Imam Ghazali. Dan begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, apabila dia dipuji, tatkala dipuji akan dia, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Artinya, hai Allah, ampunilah olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu, iaitu mereka puji tapi mereka tak tahu, ya Allah, aku melakukan dosa. Dan janganlah engkau ambil salah akan aku dengan sebab barang berkata mereka itu akan dia. Allah, jangan kau tuliskan dosa dengan apa yang aku tak lakukan, ya Allah, yang mereka puji tersebut. Dan jadikanlah olehmu akan aku lebih baik daripada barang yang
mengajak mereka yang memuji mereka itu akan aku. Wallahu a'lam. Jadi inilah salah satu doa. Jadi kalau orang puji kita, doalah macam ni. Sebagaimana sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mereka puji, tuan-tuan dan puan mereka dipuji, pasti mereka itu akan berdoa kepada Allah, lepaskan kepada Allah. Paling tidak pun bila orang puji kita, kita sebut astagfirullah, astagfirullah ya Allah, aku ni banyak dosa, orang puji aku. Nampak tak? Seumpama macam saya lah yang bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan ni. Mungkin tuan-tuan dan puan tengok, oh ustaz, tapi tuan-tuan dan puan ustaz belum jamin lagi syurga. Sebab tu guru kami selalu sebut tuan-tuan dan puan, dia kata bila kamu mengajar di kawasan kamu ni, di meja depan kamu ni, itulah adanya pintu neraka. Yang mana kalau kamu rasa baik, kamu rasa hebat, kamu rasa alim, kamu akan jatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita semua minta pada Allah lah agar Allah Ta'ala ni hiaskan kita ni sifat tawaduk, yang mana kalau puji kita tidak melangit, bahkan kita merendah tuan-tuan dan puan. Dan kalau kita dihina juga kita tidak terkesan, bahkan kita bersyukur pada Allah. Sebab itu setengah para wali Allah itu suka dihina. Ada satu kitab Tanbihul Muqtarin, Imam Abdul Haq Asy-Sya'rani, seorang wali Allah, itu karang kitab tentang akhlak salafus soleh, yang mana mereka itu yuhibbu zamu minan nas. Mereka itu suka orang cela mereka. Wah, kita tak sampai satu tahap tu. Kalau orang tak cela mereka, tuan-tuan dan puan, mereka akan cari apa yang boleh orang cela mereka, supaya mereka ni tak ada merasakan diri mereka lebih hebat daripada orang lain, dan orang tidak akan merosakkan diri mereka dengan memuji-muji kepada dia. Saya tutupnya satu kisah Sayyidina Imam Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu pada satu ketika orang puji dia Ruhullah, wahai Nabi Allah, maka Nabi Isa tegur, kata Nabi Isa, la taqul hakata. Jangan kamu katakan macam tu, jangan kamu puji macam tu. Bal qul ya miskin, wahai orang miskin. Aku ni orang miskin. Kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi wallahu taala alam, mudah-mudahan insya-Allah taala kita dapat manfaatnya daripada kitab Penawar Bagi Hati ini untuk sentiasa membaiki hati kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wallahu